pada malam ni kita buka dulu seminar kita, ya, bagi memberkati lagi pertemuan kita, seminar kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita membukanya dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jadi insya-Allah, ya, pada malam ni Ustaz ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, ya, pada semua yang hadir pada malam ni, ya, tuan-tuan, puan-puan, pakcik makcik sekalian, ya, yang datang daripada pelbagai tempat, ya, yang datang daripada yang hadir daripada jauh pun ada juga insya-Allah. Jadi Ustaz ucapkan, ya, selamat datang, ya, di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran siri yang keempat. Ya, jadi insya-Allah pada malam ni kita bersama-sama, ya, berkumpul di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran pada siri yang keempat. Ditambah keperingatan hari ini. Ya, seperti mana yang Ustaz maklum sebelum ni, insya-Allah seminar kita akan berlangsung sebanyak 5 siri, dan malam ini berlangsung, ya, pada siri yang keempat. Jadi insya-Allah, sekali lagi Ustaz ulang, pada siapa yang baru masuk untuk sentiasa mutekan audio, dan kalau boleh ada kelapangan bolehlah buka video supaya komunikasi, ya, perkongsian ataupun seminar pada malam ni berlangsung dengan baik insya-Allah. Jadi Ustaz ucapkan juga kehadiran, ya, pengisi kita pada malam ni Al-Fadhil Ustaz Saleh, ya, insya-Allah akan bersama-sama dengan kita di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Assalamualaikum, dengar? Dengar suara saya? InsyaAllah. Dengar. Admin boleh allow saya buka video? Ramai yang dah tak sabar tu. Jadi insya-Allah Ustaz menjemput Al-Fadhil Ustaz Saleh untuk memberikan ataupun membimbing seminar kita pada malam ni insya-Allah. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ashraf selaku moderator seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Seterusnya jawatan kuasa seminar, dan tidak dilupakan para peserta sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ni kita bertemu lagi. Siri yang keempat, pertemuan kita yang keempat, dan insya-Allah ada satu lagi pertemuan untuk sama-sama kita bincang dan kita kongsikan sebuah buku, iaitu Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati, yang menjadi rujukan utama bagi seminar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mahu dapatkan buku ni boleh berhubung terus dengan moderator nanti insya-Allah. Dan moderator Ustaz Ashraf ada letakkan di ruangan komen. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Banyak yang telah kita bincangkan pada sesi yang pertama, kedua dan yang ketiga berkaitan tentang hafaz Al-Quran dan bagaimana untuk kita realitikan cita-cita kita, impian kita untuk menghafaz Al-Quran. Jadi cita-cita sahaja tidak cukup tetapi perlu kepada bimbingan, suluhan dan juga tunjuk ajar supaya perjalanan kita lebih mudah dan lebih teratur insya-Allah. Boleh kita lakukan tanpa bimbingan tetapi seumpama kita terpaksa memulakan daripada permulaan yang kemungkinan belum menentukan kejayaan. Tetapi apabila kita mengikuti jalan yang telah dilalui oleh golongan yang berjaya, maka di situlah memberikan kepada kita suatu kemudahan untuk kita berjaya insya-Allah mencapai cita-cita kita untuk menghafaz Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, okey, Puan Azlinda pun dah beli kan. Okey, dan dekat MPH dan kalau boleh apa yang muslimin dan muslimat yang belum dapatkan lagi boleh berhubung dengan Ustaz Ashraf nanti. Okey, pada malam ni tuan-tuan, puan-puan, saya share skrin terlebih dahulu untuk memudahkan perbincangan kita pada malam ini. Okey. Okey, jelas nampak skrin PowerPoint yang saya sharekan pada tuan-tuan puan-puan? Nampak Ustaz? Nampak, alhamdulillah. Okey, pada modul yang keempat pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bincangkan tentang lupa hafazan. Yang ni benda yang satu perkara yang kita takut. Ustaz, nanti saya hafal lupalah Ustaz. Macam mana? Kita pun pernah dengar dosa besar, Tuhan murka, macam-macam lah kan. Ada sebahagian macam cakap, ush, malah nak hafal Quran nanti lupa kan. Macam-macam lah alasan yang kita kemukakan. Dan perkara ni adalah suatu perkara yang lumrah yang bermain di apa ya? Nak print screen pun tak jadi masalah. Boleh, tak jadi masalah nak apa untuk print screen slide ni tak jadi masalah. Okey. Puan Azura cakap berdebar-debar takut salah baca lepas hafal Al-Quran. Hafaz Ustaz. Okey. Pertama sekali perkara ni adalah suatu perkara yang lumrah. Kita takut lupa disebabkan kita hafal kan, berdebar-debar takut macam-macam, baca dengan salah lah dan seumpamanya. Cuma satu poin penting yang perlu kita tahu, selagi mana kita dalam proses pembelajaran, selagi itulah kita tidak menanggung dosa. Selagi mana kita dalam proses pembelajaran, selagi itulah kesalahan yang kita lakukan, kita tidak akan menanggung dosa. Contohnya lah tuan-tuan, saya nak belajar Quran. Kan, bila saya nak belajar Quran, saya kena baca. Kan, mana mungkin saya akan baca dengan tepat, dengan betul. Macam Ustaz Ashraf tadi baca dengan sangat-sangat merdu. Kan, tak dapat tidak pada awalnya ada kesalahan, ada kesilapan, ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi kesilapan pada berada dalam proses hafazan merupakan suatu perkara yang dimaafkan. Suatu perkara yang dimaafkan. Jadi ini antara kasih sayang Allah Ta'ala apabila kita menghafal, sekiranya ada kesalahan, sedangkan kita dalam proses pembelajaran, maka itu merupakan suatu rahmat daripada Allah Ta'ala dan Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Bukan mengampunkan dosa, kita tidak dianggap berdosa disebabkan kita masih lagi dalam proses pembelajaran. Melainkan kita dah stop, full stop, tak nak dah belajar tentang Quran, nak baca saja. Ni bahaya. Di situ ada dosa dan pahalanya. Okey. Jadi tuan-tuan, yang ada buku sehingga
Al-Quran terpahat di hati, perbincangan yang kita nak bincangkan pada malam ini merupakan bahagian keempat. Bahagian keempat pada muka surat 289. 289. Bahagian keempat, tidak melupakan Al-Quran. Okey. Ni apa yang kita nak bincang pada malam ni itu berkaitan lupa hafazan, dan pada akhir nanti saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan itu amalan dan zikir bagi mengatasi lupa hafazan. Maksudnya di sini meminimumkan. Apakah ada amalan-amalan Ustaz yang boleh kita amalkan supaya menguatkan hafazan kita, supaya ayat yang kita hafal tersebut kekal lama dalam fikiran kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita akan bukan sekadar nak lihat penyakit, tetapi kita nak tengok ubat dia juga, kan? Kalau kita nak bincang tentang lupa hafazan, saya sendiri pun lupa hafazan juga tuan-tuan puan-puan. Tetapi masih proses dan kita ada ubatnya juga. Ada ubat bagaimana untuk kita mengatasi lupa hafazan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk kita bincang suatu perkara yang sangat-sangat lumrah, sangat-sangat penting untuk kita bincangkan apabila kita membincangkan tentang hafazan Al-Quran. Okey. Kita tengok pertama sekali tuan-tuan, berkaitan tentang fenomena lupa hafazan ni, ia merupakan suatu keluhan rungutan penghafaz Quran. Kalau tuan-tuan puan-puan rasa payahlah kan, tuan-tuan mengeluh merungut, saya nak beritahu bahawa keluhan dan rungutan tuan-tuan puan-puan, bukan tuan-tuan puan-puan saja yang mengalami masalah ini. Bahkan semua penghafaz Quran termasuk saya juga akan menyatakan lupa, bincang tentang lupa hafazan. Sebab tu siapa-siapa saja, sekalipun tuan-tuan, kalau zaman-zaman di Ma'had Tahfiz konvensional, kalau sebelum ini, dia ada satu sijil dinamakan syahadah. Syahadah Al-Quran, syahadah hafazan Al-Quran, mereka perlu mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran secara hafazan dalam tempoh 1 hari. Sebahagian melonggarkan sehingga 3 hari. Maksudnya 10 juzuk hari pertama, 10 juzuk hari yang kedua, 10 juzuk yang terakhir pada hari yang ketiga. Sekalipun dalam 3 hari, mereka dapat memperdengarkan hafazan tanpa melihat mushaf sekalipun, tetapi sekiranya mereka tidak menjaga, tetapi mereka juga akan lupa Al-Quran Karim. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengumpamakan hafaz Quran ini seumpama, minta maaf tuan-tuan, kal ibil mu'allaqah, iaitu seumpama unta yang diikat. Maksudnya seekor kuda liar yang mana kita perlu ikatnya. Sekiranya kita ikat, maka unta tersebut akan sentiasa bersama dengan kita. Tapi sekiranya kita lepaskan ikatannya, maka unta tersebut akan lari menjauhi kita. Begitu jugalah konsep dalam hafazan Al-Quran Al-Karim. Dia akan datang bersama dengan kita apabila kita menjaganya. Kita, kalau ibaratnya kalau burung tu, kita memberi makanan, kita membelainya, dan dia akan jinak dengan kita. Tetapi apabila kita tidak menghiraukannya, dia akan pergi jauh, kemungkinan daripada 30 juzuk dia akan berkurang sikit demi sikit, dan kemungkinan hanya sedikit sangat yang akan kekal dalam ingatan dia. Jadi dalam perkara ni tuan-tuan, kalau kita bincang tentang lupa hafazan, maka ia adalah suatu perkara lumrah dalam proses menghafaz Al-Quran. Dan saya boleh nyatakan, tak ada orang yang sanggup dan berani menyatakan, aku ingat semua Quran. Tanyalah. Tak ada satu pun yang aku tak ingat, tuan-tuan. Perkara ni adalah anugerah daripada Allah Ta'ala.
Sebab tu orang menghafal Quran bila diingat dia takkan takabur. Disebabkan apa? Disebabkan Quran ini adalah kalamullah. Allah Ta'ala akan menariknya apabila Allah kehendaki. Okey. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka dalam kita nak bincangkan dalam perkara ni tuan-tuan, kita tengok dulu apa maksud lupa tu. Kan? Walaupun saya ambil daripada panggil apa? Daripada tokoh pendidikan daripada non-Muslim, Ahmad dalam buku Psikologi Pendidikan 2, iaitu proses pembelajaran. Beliau menyatakan lupaan atau lupa ini dapat difahami sebagai apa? Bila kita cakap lupa ni apa yang kita faham sebenarnya? Okey, apakah situasi ini merupakan menunjukkan kita telah lupa ataupun tidak? Itu apa definisinya. Maka bila kita nak nyatakan bahawa bilakah kita boleh kenali bahawa kita telah lupa? Maka yang pertama iaitu kegagalan mengingati kembali apa yang dialami atau dipelajari sama ada bagi sementara waktu sahaja ataupun selama-lamanya. Key dia adalah kita gagal untuk ingat kembali. Kita gagal untuk mengingat kembali perkara yang kita alami. Kita belajar dah, akhir sekali kita lupa. Lupa tersebut sama ada sekejap saja. Contoh, kan saya jadi imam. Allahu Akbar. Kan? Bila baca ayat Quran tiba-tiba hilang, gelap. Nak undur tak boleh, nak ke depan pun tak boleh. Kan? Selesai solat tu cuba baca. La ilaha illallah ayat ni rupanya. Kan? Kenapalah tadi tak ingat? Ini antara lupa sementara waktu. Okay, ada juga lupa yang gagal kita kembalikan ingatan dia buat selama-lamanya. Memang ini surah ni aku dah hafal dah ni. Sekolah rendah dulu, sekolah agama, sekolah menengah. Sekarang ni dah umur 50, 60 ish. Surah Al-Mulk ni aku dah hafal, dapat A lagi, cemerlang lagi dalam peperiksaan hafazan. Tapi sekarang ni kan. Tengok tu pun dah tak lancar dah walaupun tengok. Ini merupakan satu bentuk kelupaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan mengingati kembali suatu maklumat dengan tepat. Kalau yang tadi tuan-tuan, kita tak ingat secara total, sama ada sekejap ataupun selama-lamanya. Lupa juga apabila kita dapat ingat, tetapi Okey. Lupa ni juga iaitu apabila kita mengingati sesuatu tetapi tidak tepat. Contohlah tuan-tuan, kemungkinan tuan-tuan ada ayah yang dah tua kan, umur 70, 80 dan seumpamanya. Kadang-kadang dia Okey, boleh kita teruskan. Okey. Menyebabkan contohlah seorang datuk dia ingat anak dia kan. Cuma ni anak yang mana ni kan. Ingat-ingat tapi tidak tepat. Maka bila kita ingat separuh sahaja, maka ia juga dinamakan sebagai lupa. Kita baca ayat Quran, kita pun baca. Tiba-tiba masuk surah ni, lompat sana, lompat sini. Kita ingat cuma tersilap. Maka ia juga dinamakan sebagai lupa. Okey. Jadi akibat daripada kita lupa tersebut iaitu maklumat hilang ataupun sukar diingat kembali. Masuk lupa ni kita nak tarik balik ayat ni tentang riba, haram riba, apa ayat dia ni. Tuan-tuan puan-puan pun pernah tengok kan bila saya sampaikan seminar ni pun kadang-kadang saya apa dah ayat dia, saya kena cari dulu kan. Itu merupakan satu kelupaan. Kan? Okey, ataupun sukar untuk diingat kembali. Kita kena termenung lama dulu. Okey, ni ayat dia. Okey, tentang apa? Tentang kewajipan taat
ataupun berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita apa ayat dia? Okey, ayat dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Contohnya. Kan? Maka kita okey. Tu pun diingat, cuma sukar untuk kita mengingatnya kembali. Maka ini merupakan suatu bentuk kelupaan. Okey. Jadi sekiranya kita lost, hilang terus apa yang kita hafal, apa yang kita pelajari sementara ataupun buat selama-lama, maka ia adalah kita telah lupa. Ataupun kita tak ingat maklumat secara tepat. Kita ingat benda ni ada dalam Quran ni. Tentang ayat, contoh tuan-tuan, ayat riba ada dalam Quran. Ayat mana kita pusing. Tak jumpa, akhir sekali buka telefon, kita pun cari. Okey, ini dia ayatnya. Tu menunjukkan kita telah lupa. Okey, ni maksud kita lupa tentang Al-Quran ataupun mafhum tentang kelupaan. Okey. Yang kedua tuan-tuan, klasifikasi lupa. Okey, bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis lupa ni macam mana? Ada yang pertama, dia ada 3 jenis tuan-tuan. Yang pertama iaitu lupaan keusangan. Macam mana? Lupaan yang disebabkan maklumat yang disimpan dalam ingatan jangka panjang jarang-jarang digunakan atau diingat kembali. Maksudnya apa? Kita lupa disebabkan dia dah buruk dah. Dah menjadi usang dah. Kita ada suatu perkara, contohlah tuan-tuan, kita ada sebuah kereta. Bertahun-tahun kita tak hidupkan enjin, tak gerakkan. Akhir sekali memang tak hiduplah kereta tersebut. Begitu juga dengan ilmu yang kita belajar ataupun ayat yang kita hafal, akhirnya lupa disebabkan ayat yang telah kita hafal tersebut kita jarang guna. Jarang guna dengan maksud jarang membacanya. Ataupun jarang sekali untuk kita mengimbau kembali. Ingat, kita duduk, kadang-kadang kita tak baca tuan-tuan, tapi kita duduk termenung, kita bayangkan. Akhirnya apabila ayat Quran yang kita tidak baca, kita tidak gunakan, tidak lihat, akhirnya kita akan lupa disebabkan keusangannya. Kan? Okey, itu yang pertama. Yang ni yang banyak. Yang ni yang problemnya tuan-tuan. Kita tak risau, kita lupa Al-Quran disebabkan jarang-jarang kita gunakan. Jarang baca, jarang lihat, jarang baca dalam solat, jarang kita kongsikan dengan orang lain. Tuan-tuan, antara perkara poin untuk kita ingat Al-Quran lancar, kita sampaikan kepada anak kita, kepada isteri kita, suami kita tentang apa tu ayat Quran. Kita baca. Maka di situlah bila kita gunakan, dia akan terus dalam keadaan segar dalam ingatan kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, lupaan gangguan. Macam mana tuan-tuan? Lupaan yang disebabkan oleh gangguan-gangguan apa ni? Gangguan yang berlaku pada maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka pendek. Kita lupa kerana apa? Sebab ada gangguan. Okey, gangguan sama ada disebabkan dalaman diri kita ataupun faktor luaran. Faktor dalaman ataupun faktor luaran. Okey. Contohnya apa tuan-tuan? Na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Kita lupa Al-Quran disebabkan usia kita. Na'udzubillah. Kan? Semoga Allah Ta'ala memelihara akal kita. Semoga dijauhkan daripada penyakit yang yang menghilangkan keupayaan akal kita. Sebagai contoh, disebabkan kita dialami satu penyakit, menyebabkan kita ingatan kita lemah. Maka ia juga adalah satu bentuk gangguan. Okey, ataupun gangguan daripada luaran.
luaran macam mana? Contoh disebabkan keadaan yang bingit. Kan kita contoh tuan-tuan, saya nak hafal saya tak boleh bising-bising. Kan. Tiba-tiba sebab tu tuan-tuan, kalau nak hafal Quran pun saya akan duduk gitu kan. Cuma kalau kita nak cabar sungguh-sungguh ingatan kita, cuba hafal, cuba baca Quran yang telah kita hafal sambil berlari. Ataupun buat aktiviti sesuatu. Potong bawang ke baca. Walau tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Kita pun sambil-sambil buat kerja. Sambil sapu sampah contohnya. Ataupun sambil kita memandu. Kita baca wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Sambil memandu sebagai contohnya. Supaya apa kita nak praktikan ingatan hafazan kita supaya kuat. Okey, supaya faktor luaran tidak mengganggu hafazan kita. Okey. Sebab antara kita lupa disebabkan oleh faktor luaran. Maka bagaimana untuk mengatasinya? Kita cabar. Kita cabar faktor luaran dengan kita membaca dalam keadaan yang tidak tidak smooth, kan? Dalam keadaan kita hafal peringkat awalnya dalam keadaan kita duduk seorang-seorang, sunyi, tak bising, kan? Okey, itu peringkat untuk kita mendapatkan hafazan. Tetapi bila kita dapat, maka kita cuba baca dalam keadaan yang pelbagai. Okey. Ada juga lupa yang ketiga, iaitu lupaan terdesak. Macam mana contoh tuan-tuan? Disebabkan gangguan emosi individu yang mendesaknya melupakan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Minta maaf, ada kesilapan tu. Panjang. Okey. Kita lupa disebabkan emosi ataupun keadaan yang terlalu menekan. Contoh tuan-tuan, bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Umar tidak dapat terima khabar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka orang sampaikan berita bahawa kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka Sayyidina Umar menyatakan, sesiapa yang menyatakan Muhammad telah wafat, aku akan pancung dia. Tak boleh terima. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an datang membacakan kepada, memberitahu, mengkhabarkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab benar bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan Sayyidina Umar pun baca, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Bila baca ayat ni, juzuk yang keempat tuan-tuan, bila baca ayat ni, Sayyidina Umar bin Al-Khattab menyatakan, seumpama inilah kali pertama aku dengar ayat ni. Disebabkan apa? Disebabkan emosi, sedih, menyebabkan kita pun lupa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kita dapat tahu kenapa kita lupa, disebabkan 3 faktor ni. Maka kita kena mengawasinya. Supaya hafazan kita tidak lupa disebabkan lama tak baca. Yang kedua, disebabkan gangguan luar. Dan yang ketiga, disebabkan keadaan yang terdesak. Contohnya kerana gangguan emosi kita. Okey. Jadi kita nampak faktor-faktor yang melemahkan. Faktor-faktor yang melemahkan hafazan kita. Kita kenal kelemahan bukan untuk mengakui dan berserah dan pasrah, tetapi kita nak kenal kelemahan untuk kita mengatasinya. Itu tuan-tuan. Sebab itu kita belajar untuk kenali kelemahan, bukan untuk kita pasrah, tetapi untuk kita mengatasi kelemahan tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Seterusnya kita ke slide. Okey. Kalau tadi klasifikasi, yang ke seterusnya itu 8 faktor kita lupa.
Ini merupakan pecahan daripada 3 klasifikasi tadi. Okey, ada disebabkan keusangan, gangguan, tekanan. Kita lupa sebab apa lagi? Sebab kebimbangan. Kita bimbang sangat-sangat. Ish, dup dap dup dap dup dap dup dap. Baru nak jadi imam, tuan-tuan. Baru nak jadi imam, kan? Dah hafal ni. Allah. Angkat tangan ni Allah. Sebelum ni semayang okey je. Tapi bila nak jadi imam tu Allah. Lutut ni pegang pun masih lagi goncang lagi. Okey. Ada juga kita lupa disebabkan minat. Maksudnya apa? Minat yang kurang dalam diri kita. Tak apalah. Hafal je lah. Nak periksa. Bercontohnya lah. Periksa. Nak jadi apa jadilah. Bercontohnya. Ini merupakan suatu perkara yang bahaya. Okey. Yang keenam, perubahan alam sekitar. Ada juga faktor lupa disebabkan masa tidak mencukupi. Tuan-tuan, kita bincang sebelum pada ni, bagaimana untuk kita mendapatkan hafazan yang mantap, berikan masa yang cukup untuk menghafal sesuatu ayat. Ayat demi ayat, kemudian kita ikat ayat pertama, ayat yang kedua, dapat ayat yang kedua, hafal ayat ketiga, kemudian kita ikat 1, 2, 3, lancar 1, 2, 3, kita baca yang keempat, kemudian kita ikat 1, 2, 3, 4. Maka perkara ini, proses ini memerlukan suatu masa yang mencukupi. Maka tuan-tuan, untuk mendapatkan hafazan yang mantap dan mengelakkan daripada lupa, sediakan masa yang cukup untuk kita menghafal. Dan masa ini, saya dengan tuan-tuan perempuan berbeza. Tuan-tuan, suami isteri berbeza. Tuan-tuan dengan kawan-kawan berbeza. Di atas kekuatan hafazan kita. Cumanya tuan-tuan, tak kisah berapa banyak masa yang perlu kita luangkan, cuma kita pandang kepada matlamat, iaitu untuk mengingati Al-Quranul Karim. Itu yang pentingnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, faktor kita lupa juga disebabkan maklumat tidak lengkap. Ini untuk perkara yang lain lah. Untuk hafal Quran tidaklah berkaitan sangat. Cuma kalau kita nak menghafal dengan mantap, maka kita tahu dan kita cari satu kisah yang sempurna. Satu kisah yang sempurna, kemudian kita hafal kisah tersebut dan kita ikat berdasarkan kisah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, secara ringkasnya, bagaimana kita nak mengatasi lupa? Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita kena bina motivasi diri. Bina motivasi diri macam mana tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan saya sentuh pada awal slide kita, saya menyatakan bahawa lupa Al-Quran ini merupakan suatu keluhan dan juga suatu saya guna ayat keluhan dan juga saya lupa dah. Rungutan, keluhan dan rungutan semua penghafal Quran. Sebab tuan-tuan, bila kita hafal, pasangannya adalah lupa. Bila kita hafal, kita ingat pasangannya adalah lupa. Sebagaimana pasangan kenyang adalah lapar. Bila kita makan tuan-tuan, apakah kita akan kenyang buat selama-lamanya? Tak tuan-tuan. Kita akan lapar. Jadi, apabila kita takut lapar, aku tak nak adalah makan sebab apa? Lapar je. Tadi pagi makan, lapar. Tengah hari kena makan pula. Lepas tengah hari makan, petang malam ni lapar pula ni. Kita pun cakap, malas makan. Sebab apa? Makan pun lapar juga akhirnya. Jadi, apakah apabila kita lapar, kita akan buat keputusan untuk tidak makan? Saya yakin tak ada antara manusia yang akan buat keputusan, saya tak nak makan dah. Sebab apa? Bila saya makan nanti, saya akan lapar. Kan? Makan kenyang, akhir sekali dia akan lapar juga. Kena makan lagi. Maka di sini kita ambil juga intipati semangat makan tersebut. Dan kita tahu bila kita makan kenyang,
Kenyang takkan kekal, dia akan membawa kepada lapar, memerlukan kita makan lagi. Begitu jugalah dengan hafazan. Kita baca, kita ingat, kemudian kita akan lupa. Bila kita lupa, seumpama kita lapar, maka kita perlu makan lagi, baca lagi, ulang lagi, dan kita akan ingat. Bila lepas makan, kita akan kenyang. Lepas lama, dia akan lapar balik. Maka kita berulang kali, kita perlu membaca, mengulang hafazan sebagaimana kita mengulang setiap hari makan nasi dan seumpamanya. Maka di sini tuan-tuan, kita bina motivasi diri kita. Perkara ni bukan kerana kelemahan diri kita, bukan kerana aku ni, minta maaf tuan-tuan, aku ni apa, aku tak cerdik lah, aku ni tak layak lah hafal Quran, tak tuan-tuan. Bahkan ia merupakan suatu perkara yang dialami oleh semua manusia. Bila dia hafal, kemungkinan besar dia akan lupa. Disebabkan faktor-faktor yang telah kita bincangkan sebelum ini. Maka bila kita tahu bahawa kita bila hafal kita akan lupa, maka kita perlu bina semangat untuk apa? Untuk terus menjaga Al-Quran. Dan bila kita tahu bahawa hidup kita akan lapar, maka kita akan berulang kali makan. Kita tak akan pernah berputus asa untuk makan. Begitu jugalah bila kita tahu bahawa kita akan lupa hafazan, maka kita tidak akan berputus asa untuk kita membaca, mengulang sehinggalah kita mengerti ayat tersebut. Okey? Akhirnya kita buat apa lagi? Latihan dalam kemahiran ingatan. Okey, kita buat kemahiran. Latihan untuk mengingatkan. Tuan-tuan, Mak Tafiz Madinatul Hufaz membuat suatu mashaf. Mashaf latihan kepada kita untuk mengukuhkan hafazan dengan cara kita menulis mashaf. Ini tuan-tuan merupakan suatu latihan supaya kita bukan sekadar menghafaz Al-Quran dan mengingati dalam minda kita, tetapi bila kita mampu untuk menulisnya tuan-tuan, maka kita akan mengekalkan lagi hafazan kita. Sebab itu tuan-tuan, ini pengalaman saya ketika di Mak Tafiz dahulu, ujian peperiksaan hafazan ada dua. Satu, syafawi, kita baca. Yang kedua, tahriri, secara tulisan. Antara baca dengan tulis, yang mana lebih suka tuan-tuan? Bagi saya yang menulis lagi suka. Bukan disebabkan tak pandai nulis, tak. Disebabkan saya perlu memperlahankan ingatan, perlahankan bacaan saya supaya sempat saya tulis. Mula-mula saya tengok soalan. Okey, nampak. Saya pun baca. Okey, boleh. Nak tulis tu saya kena memperlahankan ingatan hafazan saya selari dengan tangan saya menulis. Ada kalanya dalam baca ingat, nak tulis, sudah jam. Bila jam tu nak undur balik, nak U-turn tak jumpa. Ni antara kelemahan. Jadi untuk mengatasinya kita buat latihan. Antaranya adalah dengan kita menulis. Okey. Yang ketiga, yakin dengan kedapatan ingatan yang dimiliki. Yakin bahawa inilah ingatan yang kita miliki, yakin dan berusaha. Okey, mengurangkan gangguan, memberikan tumpuan, membuat hubung kait antara bahan baru dengan maklumat sedia ada dalam long term memory. Maksudnya apa tuan-tuan? Ayat yang kita hafal tu cuba kita relatekan dengan dalam kehidupan kita. Okey. Kita hubung kaitkan apa yang kita belajar, apa yang kita hafal dengan kehidupan kita. Contoh tuan-tuan, ayat popular lah yang mudah. Kan? Kita hafal surah suratul Mulk. Okey, kita pun tengok malam. Cakap, ni tengok langit kat sana. Kita beritahu anak kita tengok langit. Suka tak kalau kita monopoli? Okey.
Okey. Kita tengok kat langit ada bulan bintang. Kita baca dalam Quran ada sebut walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah Taala kami hiasi di langit-langit ini dengan lampu-lampu bimasabih, dengan lampu-lampu iaitu dengan bintang-bintang. Apa fungsi bintang ni? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Fungsinya, antara fungsi bintang ini menjadi alat rejaman kepada syaitan. Okey. Maka di sini kita pun hubung kaitkan apa yang kita belajar dengan keadaan sekeliling. Maka ini akan lebih menguatkan hafazan kita dan dapat mengatasi kelupaan hafazan. Okey, apa cara mengatasinya lagi? Iaitu menggunakan imajinasi mental. Okey, tuan-tuan, apa yang kita hafal, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan pejamkan mata, bayangkan huruf tersebut. Contoh mudahnya, suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam mana? Terbayang tak huruf dia? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal, Lam, Alif, Lam, Lam, Ha. Alhamdulillah, Ra, Ba, Alif, Lam, Ain, A, dia alif kecil, lepas tu Lam, Mim, Ya, Nun. Biar perkara tersebut, tuan-tuan, kita dapat gambarkan. Ni antara cara untuk kita mengatasi masalah lupa. Okey, capaian pada isyaratnya. Okey, cari isyarat-isyarat yang boleh mengingatkan kita. Okey, bergantung pada perkara lain selain daripada hafazan. Cuba bergantung. Macam tadilah. Okey, kita tengok secara tulisan dan seumpamanya. Dan yang ketiga, pengurusan masa. Okey, betul tuan-tuan. Untuk menghafal ni dia perlukan suatu masa yang khusus untuk kita, bukan sekadar untuk kita menghafal, tetapi untuk kita mengulangi hafazan. Tuan-tuan, minta maaf, saya pribadi, tuan-tuan, saya tak kagum dengan seseorang yang boleh menghafal Al-Quran dalam masa setahun setengah. Bagi saya itu bukan suatu perkara yang susah, terutamanya anak-anak kita, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab keupayaan untuk menghafal dalam masa yang singkat adalah suatu perkara yang, nak cakap macam ni, bukan suatu perkara yang mustahil. Tetapi tuan-tuan, saya akan lebih kagum dengan seseorang yang mana mereka boleh membaca Al-Quran setelah berlalunya tempoh masa tertentu. Contoh, dia dah keluar daripada mak tahfiz 5 tahun, 10 tahun. Tetapi hafazannya masih mantap. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab proses untuk mengingat hafazan bukan suatu perkara yang mudah. Sebab itu, tuan-tuan, zaman saya sekolah dulu kan, mak tahfiz dulu, ada ada istilah. Orang hafal Quran ni Al-Hafiz. Kan, tuan-tuan? Al-Hafiz. Kawan-kawan ni ubah je. Bila dah hafal Quran, dah dapat CJ semua 30 juzuk. Ni Al-Hafiz ni. Kamu jangan cakap bukan Al-Hafiz. Tapi apa? Al-Habis. Al-Habis. Cakap astagfirullahalazim. Allah Rabbi. Ni sebabkan untuk memantapkan hafazan bukan suatu perkara yang mudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita bincang tentang lupa hafazan, tuan-tuan, dia tak sama dengan kita lupakan tentang perkara-perkara yang lain. Banyak perkara yang kita lupa dalam hidup kita, tuan-tuan. Tetapi lupa hafazan merupakan suatu perkara yang berbeza sangat-sangat. Sebab apa, tuan-tuan? Antara perkara yang penting yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Maksudnya, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan
ataupun bala bencana, maka ia disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dalam pada itu, Allah memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Maksud apa tuan-tuan? Apa yang menimpa kita, susah, musibah dan seumpamanya, fabima kasabat aidikum. Disebabkan tangan-tangan kita yang lakukan. Kan? Maka dalam perkara ni tuan-tuan, dalam buku ni saya nukilkan pandangan huraian daripada Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Banyak yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala dan saya masukkan dalam buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Cuma pada sesi kali ini saya petik satu sahaja. Apabila Imam Ibn Kathir bincangkan ayat, saya lupa letakkan ayat ni, surah Ash-Shura. Surah Ash-Shura, surah ke-42 ayat yang ke-30. Bila Imam Ibn Kathir membincangkan ayat ini, maka Imam Ibn Kathir nukilkan satu pandangan seorang imam tabi'in, Imam Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala, yang mana dia menyatakan tiadalah kami ketahui bahawa seseorang yang menghafaz Al-Quran kemudian melupainya kecuali ia melakukan dosa. Kemudian dia baca ayat ini, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat wa ma asabakum min musibah. Apa yang menimpa kamu dalam bentuk musibah ini, maka dinyatakan musibah manakah yang lebih besar daripada melupakan Al-Quran. Sudah, macam mana ni? Kan? Macam mana ni? Takutlah bila kita lupa Quran, maksudnya kita telah melakukan dosa. Maka kita pun buat keputusan, aku tak nak hafal Quran sebab tak nak berdosa. Ada juga antara kita yang buat keputusan baca ayat ni, baca pandangan ini, kemudian dia menyatakan, buat kesimpulan, aku tak nak berdosa. Sebab apa? Sebab kalau lupa Quran selepas hafal akan berdosa. Sudah. Macam mana tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara ni tuan-tuan, apabila kita lupakan dengan sengaja. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita hafal kemudian kita tak nak ulang, tak nak tengok langsung. Kita berpisah hidup kita dengan Al-Quran. Sekiranya kita lupa tetapi kita masih berhubung dengan Al-Quran, apakah kita berdosa? Jawabnya tidak tuan-tuan. Kita masih berinteraksi, baca Quran. Contoh tuan-tuan, saya dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Sekarang saya sedang hafal mengulang juzuk 10. Juzuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuan-tuan, dalam proses saya mengulang hafazan juzuk 10 tersebut, sekiranya tuan-tuan, puan-puan tanya kepada saya, bercontohnya juzuk 28, juzuk surah Asy-Syu'ara, bercontohnya lah. Kenapa saya sebut surah Asy-Syu'ara? Antara surah yang payah sangat saya nak kekalkan hafazan. Sebab ayat dia pendek-pendek kan. Allah Rabbi. Begitu juga dalam surah Muqaddam pun, juzuk 30 pun, kalau saya tak tengok sepintas lalu sebelum solat, memang kacau juga. Sebab apa? Sebab satu kelemahan saya adalah ayat-ayat yang pendek. Okey. Apabila saya masih lagi meneruskan ulangan hafazan. Contoh, saya sedang mengulang 10 yang pertama. Kemungkinan besar 10 yang akhir hafazan saya dah lemah. Ataupun juzuk tertentu saya masih lemah. Apakah disebabkan kelupaan juzuk yang akhir tersebut saya telah berdosa? Jawabnya tak tuan-tuan. Okey, tak. Sebab apa? Saya masih dalam proses dan juga masih lagi berhubung dengan Al-Quran Karim. Yang salahnya adalah apabila kita berpisah dengan Al-Quran Karim. Itulah yang menyebabkan kita ditimpa musibah dan dosa.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita bincangkan tentang hafal Quran, maka kita perlu bawa Quran sampai bila-bila. Sebab tu ada kawan-kawan dan pelajar saya pun tanya juga, Ustaz, nak ulang Quran ni sampai bila Ustaz? Nak ulang ni kan? Sampai bila kan? Saya pun cakap, jawab, sampai bila-bila. Nak hafal Quran sampai bila? Nak ulang hafazan Quran ni sampai bila? Maka jawapannya adalah sampai bila-bila. Sampai kita mati. Ini adalah tugas dan tanggungjawab kita. Kenapa? Sebab kurniaan, hadiah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita yang menjaga kalamullah terlalu istimewa. Terlalu istimewa. Sebab itulah ganjaran yang sangat mahal, maka usahanya perlu juga suatu usaha yang keras. Okey tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, sibuk macam mana sekalipun kita perlu bersama dengan Quran. Contoh, tuan-tuan, saya ada tulis buku juga iaitu sehingga ilmu terpahat di hati. Lebih kurang sama juga yang buku yang kita sedang bincang sekarang ni, sehingga Al-Quran terpahat di hati. Dan ada buku yang saya baru terbitkan juga awal tahun 2021, sehingga ilmu terpahat di hati. Saya syarahkan sebuah kitab daripada kitab Imam Ibn Jama'ah. Yang menariknya tuan-tuan, Imam Ibn Jama'ah bila dia bincangkan tentang hafal proses untuk kita menuntut ilmu, maka Imam Ibn Jama'ah juga menekankan, bahkan membuat satu bab kecil berkaitan tentang perlunya menjaga Al-Quranul Karim setelah kita hafal. Sebab itu sibuk macam mana sekalipun dah hafal Quran, maka perlu jaga hafazan Al-Quran. Walaupun sebagai contohnya tuan-tuan, sekarang ni saya sedang meneruskan pengajian saya peringkat PhD dalam bidang hadis. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya dalam proses untuk submit tesis dalam masa terdekat insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan. Okay? Walaupun saya sibuk dalam menyiapkan tesis, PhD, ambil pula bidang hadis. PhD saya bidang hadis, bukan bidang Quran. Kenapa? Banyaklah sebab kan. Sebab hadis adalah pentafsir pada Al-Quran. Dia merupakan satu jalinan yang erat. Maka dalam perkara ni saya nukilkan kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam buku Sehingga Ilmu Terpahat di Hati. Yang mana Imam An-Nawawi menyatakan, apabila menghafaz Quran, hendaklah berhati-hati dengan kesibukan dirinya. Bila kita hafaz Quran, hati-hati dengan diri kita daripada sibuk ni. Bila kita sibuk, berhati-hati. Kenapa? Agar Al-Quran tidak terabai. Jangan sampai sibuk sangat sehingga kita mengabaikan Quran. Sebab apa? Disebabkan oleh pengajian hadis, fiqh dan selainnya. Iaitu kesibukan yang boleh membawa dirinya lupa sebahagian hafazan Al-Quran atau mendatangkan risiko dirinya akan lupa hafazan Al-Quran. Ini bahaya. Sebab itu tuan-tuan, untuk contoh, saya masuk bidang hadis, sambung lepas pada hafal Quran, diploma, sambung ijazah sarjana muda, kemudian sambung sarjana master. Sekarang ni peringkat akhir untuk menghabiskan tesis PhD. Maka walaupun sibuk dengan saya ambil bidang hadis pula, sibuk dengan menyiapkan tesis, tetapi jangan kesibukan tersebut menyebabkan kita tak ada masa dengan Al-Quran. Sebab apa? Sibuk tersebut akan menyebabkan kita lupa Al-Quran, sama ada sikit ataupun banyak. Maka di sini antara perkara yang perlu kita lakukan. Sibuk macam mana pun, betul tuan-tuan, tuan-tuan pun sibuk juga dengan kerja. Walaupun sibuk, carilah masa di celah-celah kehidupan kita untuk kita bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Buku Sehingga Ilmu Terpahat di Hati tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook Mata Buku insya-Allah.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mengapa dosa besar bila lupakan Quran? Mengapa bila lupakan Quran ini merupakan dosa besar, tuan-tuan? Saya petik kata-kata Syekh Muhammad Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Madhi. Tuan-tuan, tesis PhD saya berkaitan mukhtalif hadis. Tentang hadis-hadis yang bercanggah berdasarkan antara fokus saya adalah kitab Bahrul Madhi. Sebanyak 22 jilid. Antara rujukan bahan kajian saya itu kitab Bahrul Madhi. Yang mana Syekh Al-Marbawi bincang kenapa bila seseorang lupa Al-Quran maka dia dianggap dosa besar. Maka Syekh Al-Marbawi menukilkan pandangan ulama dan saya ringkaskan kepada 4 poin. Yang pertama, seseorang dah hafal Quran kemudian dilupa dan mereka dianggap dosa besar sebab seolah-olah tidak sopan dan tidak takutkan nikmat Allah lenyap daripadanya. Seorang ni tak sopan dengan kalamullah. Allah Ta'ala dah beri peluang padanya untuk membaca, menghafal, mengingati, tiba-tiba dia lupakannya. Dan seumpama seseorang ni tak hirau pun dia dapat nikmat dan nikmat tersebut lenyap daripada diri dia. Contoh macam ni tuan-tuan, kita ada rumah yang besar, kita duduk dengan keadaan selesa, dengan bahagia, harmoni, tiba-tiba kita berbuat endah je dengan rumah tersebut. Akhirnya diambil pada orang. Kita pun tak bayar bulanannya, maintenance pun kita tak jaga, contohnya. Akhirnya rumah tersebut rosak ataupun ditarik oleh pihak berkuasa sebagai contohnya. Maka seseorang yang mendapat berjaya menghafaz walaupun satu surah, tuan-tuan, kita telah mendapat satu nikmat besar daripada Allah Ta'ala. Sekiranya kita lupakan dengan sengaja, maka bila kita sibuk je pantang lupakan, dengan bunyi. okey, bila kita lupakan dengan sengaja, maksudnya kita telah tidak sopan dengan Allah Ta'ala dan kita tak takut pun. Allah nak tarik-tarik je lah. Tu bahaya, tuan-tuan. Akhirnya, penyakit ini akan menyebabkan kita meringan-ringankan, memandang rendah dan tidak sayangkan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kita. Tak apalah. Yang penting dapat makan, dapat pergi sana, hidup mewah seumpamanya. Quran lupa tak kisah. Menyebabkan kita meremeh-remehkan dan memandang ringan terhadap kalamullah. Ini disebabkan kita lupa Al-Quran dengan sengaja. Apa lagi tuan-tuan? Bahkan mereka sudah tidak lagi sifat malu kerana dirinya telah melupakan sesuatu yang tidak sepatutnya ia lupakan. Maka orang tu, orang tanya, ingat Quran? Tak ingat. Jawab tak ingat pun, selamba je kan. Seganlah Syekh. Betul, tak ingat. Kita pun rasa bersalah. Sebab apa? Sebab tak ingat. Ni ada orang yang rasa tak bersalah pun. Okey je tak ingat Al-Quran. Ini merupakan dosa besar. Maka akhirnya balasan bagi mereka yang bertindak sedemikian, tidak sopan dengan nikmat Allah, dengan kalamullah, tidak takut nikmat Allah tarik semula, meringan-ringankan atau memandang remeh terhadap Al-Quran, nikmat Allah, tak rasa malu pun melupakan Al-Quran, maka orang ni layak untuk menerima siksaan yang amat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi tuan-tuan, saya tekankan bahawa orang yang mendapat nikmat pedih ini apabila mereka ada sifat-sifat ni. Okey, dia tak kisah pun Quran hilang, tak ingat, dia mana remeh, tak ada apa-apa pun, tak malu pun Quran dia tak ingat, maka orang ni akan dapat siksaan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita berusaha, tapi lupa Ustaz, macam mana Ustaz? Allah seksa saya ke? Allah dah beri dosa pada saya ke? Saya dah hafal Ustaz, saya dah ulang Ustaz, tapi tak ingat macam mana Ustaz? Maka kita tak berdosa, tuan-tuan.
maka Allah akan memaafkan kita. Wa ya'fu an katsir. Allah Taala ini memaafkan sebahagian daripada dosa-dosa kita. Dengan syarat tuan-tuan, hubungan kita masih erat dengan Al-Quranul Karim. Allahu akbar. Tuan-tuan, doakan saya juga tuan-tuan untuk dapat menjaga Al-Quran sehinggalah saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya doakan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk berjaya menghafal Quran dan menjaga hafazan Al-Quran Karim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Selesai, kita dah nampak dah penyakit lupa Quran ni sangat-sangat besar. Ini barah. Istilah macam tu tuan-tuan. Antara barah besar, dosa besar yang kita lakukan. Sekiranya kita lupakan Al-Quran dengan maksud kita memutuskan hidup kita daripada Al-Quran Al-Karim. Tidak menghiraukan Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi apa jalan penyelesaiannya tuan-tuan? Okey, kita akan mula tengok bagaimana untuk mengubatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, pertama sekali tuan-tuan, untuk memantapkan hafazan, mengelakkan lupa Al-Quran, maka tak dapat tidak tuan-tuan sentiasa murajaah, mengulang hafazan. Itu saja tuan-tuan. Tak ada formula lain kecuali ulang dan ulang. Itu sahaja tuan-tuan. Panggil apa? Formula untuk kita menyelesaikan masalah hafazan. Tak ada Panadol, tak ada ubat, tak ada makan sekian. Tak ada tuan-tuan. Apa yang ada adalah kita perlu sentiasa mengulang, ulang dan ulang. Sampai bila? Sampai bila-bila. Itu kan. Bahkan tuan-tuan, saya bagi semangat. Sebelum ni pun saya ada kongsi tuan-tuan. Kan tak silap pada pertemuan yang pertama kot. Yang mana Allah Ta'ala nak sangat dengar bacaan kita pada hari akhirat nanti. Iqra' warattil. Bacalah Al-Quran, kemudian naiklah tingkatan dalam syurga nanti. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah secara tartil sebagaimana kamu baca secara tartil di dunia dahulu. Kenapa Allah Ta'ala para malaikat penghuni syurga nak dengar bacaan kita? Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Sebab kedudukan kamu pada syurga nanti berdasarkan berapa banyak ayat Al-Quran yang mampu kita baca. Maksudnya tuan-tuan, proses untuk kita mendapat kedudukan yang tinggi dalam syurga nanti berdasarkan apa yang kita baca kat dunia, dan kita akan sekali lagi mengulang hafazan kita untuk menentukan kedudukan kita dalam syurga. Jadi tuan-tuan, hadiah yang Allah siapkan bagi orang yang sentiasa mengulang bukan suatu perkara yang biasa-biasa. Bukan biasa-biasa kan tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan, kita kenal Imam Bukhari. Kita kenal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tak ada daripada kita yang tak kenal Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari kita tahu ingatannya sangat hebat. Bahkan para ulama menyatakan tiada sebuah kitab yang lebih sahih yang ditulis oleh tangan manusia selain daripada Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya kitab yang paling sahih di dunia adalah kitab sahih yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Cuma tuan-tuan, kita tahu hafazannya hebat. Maka anak muridnya iaitu Warraqah Muhammad bin Abi Hatim bertanya kepada Imam Bukhari, ada tak sesuatu ubat untuk menghafal ni? Sebab Imam Bukhari hebat sangat hafazan dia. Kan? Ada satu kisah dibentangkan kepada dia 100 hadis dengan sanad yang pincang. Perawinya bercampur gaul.
Maka bila dicampur panggil apa, hafazannya, panggil apa, hadis-hadis tersebut dibentangkan 100, maka orang tanya pada Imam Bukhari, betul, bagaimana pandangan kamu tentang hadis ni? Maka Imam Bukhari pun cakap, aku tak pernah dengar hadis ni. Orang lain pun gelak. Cakap hebat sangat, sembang je lah. Ayat kita macam pada hari ni kan. Cuma kemudian Imam Bukhari pun cakap, tetapi hadis yang sahihnya sekian. Dia pun susun semula 100 hadis yang dibaca tadi berdasarkan sanad yang sahih dan matan yang sahih. Dapat sekali dengar, kemudian dapat susun semula hadis tersebut, bukan sekadar matan tuan-tuan, bersama dengan sanad. Saya ambil PhD hadis pun saya tak hafal tuan-tuan, sanad dengan matan hadis. Ini Imam Bukhari. Menunjukkan sesuatu yang hebat. Bila Imam Bukhari boleh sebut satu persatu hadis tersebut, maka orang sekeliling yang hadir dalam majlis tersebut memang betul lah dia ni adalah orang yang hebat dalam ilmu hadis. Maka kehebatan Imam Bukhari ni, bagaimana dia mampu untuk mendapatkan hafazan yang hebat. Tuan-tuan apa jawab Imam Bukhari? La a'lamu syai'an anfa'u lil hifzi min nahmatir rajul wa mudawamatin nazar. Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hafazan melainkan kegairahan seseorang menghafaz dan kelaziman memerhatikannya. Imam Bukhari hebat-hebat tuan-tuan. Anak murid tanya, kamu makan ubat apa ni? Panggil apa ni? Hebat sangat hafazan ni. Makan apa panggil akar kayu apa contohnya kalau dulu kan. Ambil Quran rebus pun minum ke? Jawabnya tak tuan-tuan. Dan Imam Al-Bukhari menyatakan, aku tak tahulah perkara yang lebih bermanfaat, lebih mengukuhkan hafazan kecuali 2 perkara. Yang pertama, nahmati rajul. Iaitu kegairahan seorang lelaki. Maksudnya kesungguhan. Seorang lelaki sungguh sangat nak buat sesuatu. Contoh tuan-tuan, seorang lelaki, suami puan semua. Bila ketika nak mengorat nak panggil apa, nak apa bercakap nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa panggil apa, nak memikat hati puan-puan. Macam mana? Sungguhnya macam-macam usaha-usaha yang dilakukannya. Kan? Maka kesungguhan tersebut itulah yang kita nak, dan kesungguhan untuk kita menghafaz itulah yang akan menguatkan hafazan kita. Bersungguh saja tak cukup tuan-tuan, dia perlu pada yang kedua, wa mudawamatin nazar, iaitu lazim, sentiasa kita memerhatikannya. Lihat selalu ayat-ayat dan juga panggil apa? Nak panggil apa? Tengoklah Quran tersebut. Puan Fauziah cakap, Fauziah cakap tadi tackle. Nak tackle. Bagaimana kita nak tackle Quran? Macam itulah ibaratnya. Sebagaimana seorang lelaki berusaha nak tackle calon isterinya pada masa tersebut sehingga alhamdulillah jadi isterinya, begitu jugalah kesungguhan kita untuk tackle Al-Quran untuk mendampingi kita bukan sekadar di dunia sampai ke hari akhirat nanti. Pertama sekali, ayat yang mudah, tackle Al-Quran. Yang kedua, sentiasa lihat Al-Quran. Bila dah tackle tuan-tuan, dah ada depan mata, tengoklah kan. Tengok awal-awal kahwin bagi tandas pun lamanya contohnya lah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah perlunya 2 faktor untuk kita dapatkan hafaz yang terbaik, kesungguhan dan juga sentiasa memerhatikannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey. Sebagaimana yang saya janjikan tuan-tuan, saya nak kongsikan tentang zikir dan amalan untuk membantu kita meminimumkan tuan-tuan, meminimumkan kelupaan. Bukan maksudnya bila kita hafal zikir-zikir ni, maksudnya kita takkan lupa. Takkan tuan-tuan.
Ini merupakan amalan-amalan yang saya ambil daripada para ulama untuk membantu kita menjaga hafazan kita. Antaranya tuan-tuan saya ambil daripada kitab Kaifa Nahfazul Quran. Karangan Imam Syekh Abdul Fidak Muhammad Izzat. Dia kongsikan kepada kita amalan dan zikir untuk mengatasi lupa. Maksudnya bagaimana untuk menguatkan hafazan kita dan meminimumkan kelupaan. Ada sebahagiannya berdasarkan pengalaman, ada sebahagian berdasarkan hadis Nabi SAW. Okey tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan nak screenshot ke ni tak ada masalah. Okey. Yang pertama, antara amalannya itu baca surah Al-Anbiya ayat 79. Bila setiap hari sebanyak 10 kali. Bila Ustaz pagi ke, petang ke, tengah hari ke, malam, tak kisah tuan-tuan. Baca setiap hari 10 kali. Apa suratul Anbiya ayat 79? Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Kami beri faham Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi masalah itu, dan masing-masing dari mereka berdua kami berikan hikmah kebijaksanaan dan ilmu yang banyak. Dan kami memudahkan gunung ganang dan unggas memuji kami bersama-sama dengan Nabi Daud. Dan adalah kami berkuasa melakukan semuanya itu. Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan kefahaman kepada Sulaiman. Kami berikan kepada Nabi Sulaiman dan ayahnya Nabi Daud hukman wa ilman, kebijaksanaan dan juga ilmu yang banyak. Tuan-tuan, baca ayat ini 10 kali sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bolehkah amalkan untuk urusan harian juga? Boleh, tak jadi masalah tuan-tuan. Tak jadi masalah. Dan ini adalah ayat Al-Quran dan kita mengambil berkat daripada ayat ini, boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah, kita belajar untuk kefahaman kita, ataupun dalam ada seminar kita hadir, maka kita nak mohon kefahaman, maka kita ambil keberkatan daripada ayat ini. Tak jadi masalah. Okey. Ini yang pertama, surah Al-Anbiya ayat 79. Okey, bolehkah kata balik nama kita sebagai doa, ubah letak? Okey, kalau kita nak ubah, maka panggil apa? Bukan dengan niat Quran lah. Okey, tapi kita ambil panggil apa? Siap. Panggil apa, hubung kait dengan ayat ni, tak jadi masalah. Cuma jangan kita baca Quran je lah. Macam kita waqul rabbi zidni ilma, kita Quran sebut rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Kita pun doa ramai-ramai rabbana zidna ilma. Tak jadi masalah kita ubah tersebut. Cuma bukan maksud kita mengubah Quran. Okey. Yang ke seterusnya, okey, kemudian kita baca doa. Okey. Ada satu kita jawab soalan dulu. Jika kita amalkan setiap hari secara konsisten, bila waktu uzur perempuan boleh baca juga ke Ustaz dengan niat zikir? Boleh. Ayat Quran, bila kita baca dengan niat zikir, maka ia dibolehkan. Perkara ini dibincangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sebuah kitab khusus Imam Nawawi tulis tentang hubungan kita dengan Al-Quran. Okey, tuan-tuan, bila kita baca ayat tadi, okey, surah Al-Anbiya ayat 79, baca 10 kali, kemudian kita doa. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang tetap hidup, wahai Tuhan yang kekal selamanya. Rabba Musa wa Harun. Wahai Tuhan pada Nabi Musa, Nabi Harun, wa Rabba Ibrahim, Tuhan kepada Nabi Ibrahim,
wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam alaihim ajma'in. Tuhan kepada Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urzuqnil fahma, ya Allah kurniakan kepadaku kefahaman. Warzuqnil ilma wal hikmata wal aqla. Ni poin penting. Kurniakan kepadaku ilmu, hikmah dan kecerdikan akal fikiran kita. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang amat mengasihani. Tuan-tuan, doa yang kita nak baca, tuan-tuan pastikan kita faham maksudnya. Barulah dapat kita fahami dan menghayati. Kita berdoa, bukan kita membaca doa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau doa ni saya ambil daripada kitab Kaifa Nahfazul Quran. Karangan Syekh Abu Fidak Muhammad Izzat. Okey, bukan daripada kitab At-Tibyan Imam Nawawi. Okey. Kemudian doa seterusnya, okey tuan-tuan, doa yang Allahumma nawwir qalbi ni, tuan-tuan, merupakan riwayat daripada Tabarani. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ada tak? Iaitu Okey, dan kalau di Mak Tafiz, tuan-tuan, sebelum kita memulakan kelas, kita akan baca ramai-ramai doa ni. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mal bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi janani washrah bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah penglihatanku dengan Al-Quran. Lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran. Kurniakanlah kekuatan untuk beramal dengan Al-Quran pada badanku. Pertuturkanlah lidahku dengan Al-Quran. Kuatkanlah anggota tubuhku dengan Al-Quran. Lapangkanlah kefahamanku dengan Al-Quran. Kuatkanlah keazamanku dengan Al-Quran. Segalanya dengan daya dan kekuatanmu. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Engkau, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani. Ini antara doa yang sangat cantik untuk kita baca, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian amalan yang kedua, tuan-tuan. Yang kedua ini bukan daripada hadis Nabi, cuma berdasarkan amalan para ulama. Yang mana, tuan-tuan, selepas kita solat, lepas solat ni maksudnya selepas kita selesai zikir, kita doa, maka kita angkat tangan kanan kita, letak di atas kepala. Letak di atas ubun-ubun kita. Okey, letak atas ubun-ubun. Kemudian kita baca 7 kali suratul A'la ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sebanyak berapa kali, tuan-tuan? 7 kali. Maksudnya apa? Kami sentiasa menjadikan engkau dapat membaca Al-Quran sehingga kamu menghafaznya dan tidak lupa. Ayat ni Allah Ta'ala cerita kamu di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala, bila malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala tansa, kamu takkan lupa. Itu Nabi Muhammad takkan lupa. Maka kita ambil keberkatan ayat ini sebagaimana Allah mendoakan menjanjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia bacakan kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lupa, maka kita pun nak perkara tersebut. Maka kita membaca ayat ini untuk mengambil keberkatan. Lepas solat, tuan-tuan, zikir lepas solat kita buat doa, akhirnya letak tangan kanan atas ubun-ubun kita dan baca sebanyak 7 kali. Okey, apa lagi, tuan-tuan? Okey. Ustaz, saya diajar baca selawat 3 kali, sapu kepala, baca 3 kali ayat ni, perlu tukar ke? Tak jadi masalah. Nak tambah selawat pun tak jadi masalah. Okey, tak jadi masalah. Bilangan ini berdasarkan pengalaman para ulama.
Pengalaman para ulama. Dia tak ada panggil apa hanya ini saja, tak. Kalau kita nak lebih pun tak jadi masalah, nak kurang pun tak jadi masalah. Cuma ini antara panggil dos yang dicadangkan oleh dalam kitab Kaifa Nahfazul Quran, bagaimana kita menghafal Al-Quran. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, nak tidur. Sejak lagi kita nak tidur tuan-tuan, baca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. Bukan baca surah Al-Baqarah tuan-tuan Baca 10 sahaja ayatnya. Baca panggil apa? Surah Al-Baqarah. Ustaz, tak apalah Ustaz. Biar radio je lah baca kan. Tak tuan-tuan. Baca 10 ayat sahaja. Yang mana sahabat kepada Abdullah. Kemungkinan di sini Abdullah bin Abbas. Minta maaf, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sesiapa membaca 10 ayat daripada suratul Baqarah ketika hendak tidur, nescaya dia tidak akan lupa Al-Quran. Okey, siapa-siapa yang baca 10 ayat suratul Baqarah sebelum nak tidur, dia takkan lupa Al-Quran. 10 ayat tu mana? 4 ayat awal suratul Baqarah. Okey tuan-tuan, cuma dalam kita ni alif lam mim satu ayat. Bagi pandangan ini, iaitu kalau ayat mushaf kita sekarang ni sampai ayatnya kelima lah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu maksud dia. Okey. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita baca sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. 2 ayat selepas ayat kursi apa tuan-tuan? La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Okey. Kemudian Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur sampai habis. Okey. Tu ayat kursi dan 2 ayat selepas ayat kursi. Dan nak cukupkan lagi, iaitu 3 ayat yang akhir suratul Baqarah. 3 ayat akhir mana tuan-tuan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tu sampailah akhirnya. Okey, Puan Nafisah tanya, yang ada dalam mak surat ke? Betul. Yang kita baca mak surat tu ni lah. Okey, 5 ayat suratul Baqarah, ayat kursi, la ikraha fiddin, Allahu waliyyul ladzi, dan lillahi ma fis sama, yang 3 akhir lillahi ma fis sama, amanar rasul, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Jadi boleh. Benda ayat ni dah kita hafal, cuma kita nak praktikkan sahaja. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang keempat tuan-tuan, perbanyakkan baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah maksudnya dengan bacaan yang banyak. Okey, banyakkan bacaan suratul Fatihah. Sebab apa Nabi SAW, cuma hadis yang dhaif, Imam Ad-Darimi Al-Baihaqi fi Fatihatil Kitab syifa'un min kulli da'in. Fatihatul Kitab iaitu suratul Fatihah merupakan penawar bagi setiap penyakit. Kita lupa Quran ni penyakit tuan-tuan. Penyakit tuan-tuan. Jadi apa ubatnya? Iaitu baca suratul Fatihah. Bahkan ayat ni dalam apa-apa penyakit pun kita baca. Kita baca sebagai ikhtiar dan usaha di samping perubatan semasa. Cari ubat yang lain juga. Okey. Kemudian tuan-tuan, itu yang keempat. Yang kelima, baca, belajar dan kuat ingatan. Baca doa tuan-tuan, baca doa. Belajar dan kuat ingatan. Minta maaf, dia tertinggal baca doa. Maksudnya sebelum kita nak mulakan bacaan Quran, baca doa dulu tuan-tuan. Apa saja tak jadi masalah tuan-tuan. Biasa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri boleh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syu'a alaina pun boleh. Ataupun doa yang dicadangkan oleh dalam kitab ini iaitu Allahumma aftah alayya futuhal arifina bi hikmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku dengan pembukaan orang yang arifin dengan hikmah kebijaksanaan. Wansyur alayya rahmatak. Tebarkanlah rahmatmu kepadaku. Wa dzakirni bima nusitu. Peringatkanlah aku setiap perkara yang dilupakan. Ni poin penting dia.
Ya Allah, perkara yang telah aku dilupakan, tolong ingatkan balik. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita mohon pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Yang keenam, tuan-tuan, ini doa ingatan juga. Penting, terutamanya tuan-tuan, ayat doa ini kita doa ketika kita lupa. Kita apa? Kita benar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farududhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ini antara yang sangat-sangat penting. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita tengok maksudnya. Wahai Allah, sesungguhnya aku serahkan kepadamu setiap apa yang kamu ajari aku. Maka kembalikanlah kepadaku setiap ketika aku memerlukannya dan janganlah kamu melupakan aku daripadanya. Ini antara doa penting. Ya Allah, aku belajar dah ilmu, aku serahkan padamu, ya Allah. Cuma ya Allah, aku minta, ya Allah, kamu kembalikanlah ilmu tersebut bila aku perlukannya. Bila aku nak perlukan ilmu tersebut, jangan lupakan, ya Allah. Ini antara doa yang penting, tuan-tuan. Doa penting. Kalau doa ni, saya syorkan untuk kita baca selepas kita selesai menghafaz. Selepas kita selesai menghafaz, maka kita baca doa ni. Panjang, betul tuan-tuan, panjang. Cuma baca sikit-sikit, tuan-tuan. Pilih-pilih pun tak apa. Kalau panjang ni, tuan-tuan baca sampai yang saya baca tadi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farududhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sampai sini pun dah okey, tuan-tuan. Ke sini pun okey. Ulang slide yang kelima. Okey. Nak print screen ke? Silakan. Okey. Tuan-tuan, doa ni semua ada di dalam buku sehingga Al-Quran terpahat di hati. Okey. Yang keenam. Okey, yang keenam. Okey. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Boleh kemungkinan mula-mula kita sampai sini, kemudian kita terus Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ini maksudnya, tuan-tuan. Secara penuhnya. Silakan puan untuk share doa ni. Tak jadi masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung, wahai Tuhan sekalian alam, ya Allah, wahai Allah, kurniakanlah kami daripada kegelapan keraguan. Kita nak keluar daripada keraguan hafazan kita ataupun keyakinan kita, kan. Muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Bila hafal boleh faham. Bukakanlah bagi kami dengan pengertian mendalam dengan dalam ilmu. Perbaiki akhlak kami dengan lemah lembut. Permudahkanlah bagi kami pintu-pintu kelebihan-Mu. Tebarkanlah ke atas kami daripada khazanah-khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang amat mengasihani. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, mohon terjemahkan doa tersebut. Slide yang sekarang ni adalah yang terjemahan doa tersebut, tuan-tuan. Boleh print screen. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa perkongsian kita pada malam ini sahaja. Saya kongsikan dengan tuan-tuan masalah kita dan juga ubat untuk kita mengatasi penyakit tersebut. Setakat ini saja, tuan-tuan, untuk perkongsian pada malam ni, insya-Allah. Pada minggu hadapan, tuan-tuan, pada minggu hadapan, iaitu fokus kepada sumbangsaran. Maksudnya kita akan lebih pada dua hala. Tuan-tuan ada perkara yang nak kita bincangkan, insya-Allah kita akan bersama-sama. Saya akan bantu tuan-tuan puan-puan untuk membimbing dengan lebih baik, insya-Allah.
tuan ada masalah, kumpul elok-elok dan insya-Allah kita bincangkan pada pertemuan akan datang nanti insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya tersalah atau tersilap dalam penyampaian pada kali ini. Terima kasih semua kepada tuan-tuan, puan-puan, jazakumullah khairan katsiran di atas kesudian untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita menimba ilmu, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada malam ini adalah ilmu yang bermanfaat. Saya doakan tuan-tuan agar diberikan kekuatan, semangat yang tinggi dan kesungguhan, dan dimudahkan hafazan Al-Quran dan mengerti Al-Quran. Dan saya minta pada tuan-tuan untuk doakan saya juga, semoga mendapat kelebihan yang sama sebagaimana kita mengharapkan harapan kita pada diri kita juga. Jadi setakat itu sahaja pada kali ini. Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz Ashraf untuk mengemudikan slot seterusnya. Dipersilakan. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Saleh ya atas segala perkongsian ya, ilmu, tips yang telah dikongsikan pada malam ni. InsyaAllah moga-moga dapat kita ya tuan-tuan, puan-puan sekalian mengambil manfaat daripada perkongsian yang telah dikongsikan ya seminar pada malam ni. InsyaAllah semoga ilmu yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam kehidupan ataupun urusan kita untuk kita menghafaz Al-Quran insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum Ustaz akhiri pertemuan ataupun seminar pada malam ni, ya Ustaz nak kongsikan sekali lagi, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali masuk malam ni. Jadi insyaAllah buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati yang merupakan buku yang dijadikan panduan di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran selama 5 siri berlangsung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan buku ni ya. Buku ni juga dikarang sendiri oleh beliau, iaitu Ustaz Saleh sendiri. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan yang belum dapatkan lagi buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ni, ataupun yang dah dapat sebelum ni nak dapatkan lagi untuk beri pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, boleh tekan saja di link yang Ustaz komen di Zoom, chat Zoom ni insyaAllah. Dan juga di sini ada satu naskah ya Al-Quran tulisan tangan. Ya Al-Quran tulisan tangan 30 juzuk. Jadi seperti mana yang telah dikongsikan oleh Ustaz sendiri tadi, antara kita tips kita nak mengingat Al-Quran, ya hafazan, selain daripada kita menghafaz, kita membaca, kita juga boleh menulis Al-Quran itu sendiri. Ya, dengan kita menulis Al-Quran kembali, dapat membantu kita mengukuhkan hafazan kita. Jadi Al-Quran ni pun dicetak dengan tulisan yang kabur, tujuannya untuk memudahkan kita dapat menulis Al-Quran 30 juzuk insya-Allah. Jadi siapa yang berminat nak dapatkan Al-Quran tulisan tangan dan juga buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati, boleh saja tekan link WhatsApp yang Ustaz pin di chat ni. Jadi insya-Allah Ustaz rasa itu saja seminar kita pada malam ni. InsyaAllah semoga diberikan kesempatan lagi untuk kita bertemu pada minggu hadapan di siri yang kelima di dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih pada tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa yang kosong, mengosongkan masa lah, memberi peluang dan ruang untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ni, untuk sama-sama kita mengambil manfaat ilmu, untuk kita teruskan istiqamah dalam kita menghafaz Al-Quran insya-Allah. Jadi Ustaz rasa itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.